Kita pun terfikir balik, iya kok kita ni sebaik-baik umat. Bercakap kau jual. Kan? Macam mana jadi sebaik-baik umat? Kat Malaysia ni pun tak nampak, kan? Kawan-kawan berniaga, dia lingkup dengan kawan tu. Kawan-kawan buat apa, semua tak betul. Kawan-kawan beli kereta baru, tak mahu dicuri. Sebaik-baik umat, dan ku berikan keistimewaan pada umatmu di padang mahsyar, di pada hari akhirat nanti. Ya, macam fikir. Wildcard, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam kuliah ilmu Semarak Cinta Rasul di Masjid Bilal bin Rabah. Alhamdulillah, ramai yang datang hari ini, teman-teman. Syukur malam tadi ramai yang terlalap, tak sampai minta panjang umur, tapi pagi tadi Allah bagi umur lagi. Itu satu tanda lah, kan? Itu sebab imam baca tadi, kan, doa kesyukuran salah satu, Allah hidupkan kita selepas mati kita. Itu mati kojab namanya, mati kojab-kojab, kan? Dia belum mati lama lagi tu, itu mati kojab. Jadi itu adalah nikmat yang wajar kita syukuri, sewajibnya kita syukuri, kerana Allah masih lagi bagi ruang dan peluang kepada kita. Nak pula dah dapat bangun pagi, dapat pula semayang sunat sebelum subuh, dapat pula salat sunat tahiyat masjid, dapat pula salat subuh berjemaah, dapat pula dengar kuliah. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali kata, kalau anda kata kita dah buat dosa, kita minta ampun dengan Allah. Lepas pada minta ampun tu kita berdoa lah, mudah-mudahan kita dicabut nyawa dengan tahap kita sampai bertaubat. Jangan risau, tuan-tuan. Selagi mana hidup tu memang buat dosa. Macam tadilah, orang tak perasan kereta saya, kereta kecil, kan. Subuh pula gelap, tak perasan. Mula-mula tak dibagi, saya masuk. Tinjau, okey, datang apa boleh, kan. Alhamdulillah, kan. Iyalah, maklumlah kan, golap-golap, kan. Tu dia. Jadi tuan-tuan, kenapa Rasul, kan? Kalau kita tengok drama, tengok filem, kan? Kalau tengoklah, bertukar-tukar hero, kalau hero Hindustan tu daripada Rajesh Khanna sampailah Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan pun dah tua dah. Tiba-tiba dah ada hero baru. Tapi panggillah penceramah mana pun datang. Penceramah mana pun datang, kan, kat sini. Tapi watak utama tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada, tak kisahlah bulan apa, hari apa, tajuk apa, ceritalah tajuk apa baik, semua Nabi cover. Dan dia tu sebabnya kalau kita tengok kebanyakan topik ceramah Maulidur Rasul tu, apa, Muhammad idola sepanjang zaman, Nabi ikon sepanjang zaman, Nabi ku cinta padamu, semarak cinta Rasul. Memang tak ada lain lah. Apa tak tuan-tuan? Nabi sebelum lahir lagi pun, Nabi Musa ketika bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala beritahu, ketika bercakap dengan Allah, Allah beritahu, wahai Musa, barang siapa yang mati nanti bertemu dengan aku dan dia tidak beriman dengan Ahmad, akan kumasukkan dia ke dalam api neraka. Nabi Musa pun tanya, Ahmad ni siapa? Rupa-rupanya Nabi kita di langit digelar Ahmad, di dunia disebut Muhammad. Jadi siapa nama Muhammad dengan nama Ahmad, buat panggil elok, kan? Kadang-kadang kita yang ramah-ramah ni, kan, dah tahu sebenarnya siapa nama Muhammad tu, korek tanggungjawab, kena bawa perangai elok-elok. Macam tu. Saya Samsul tak apa. Tak ada sama, tuan-tuan. Cuma nama Muhammad tu kita patut rasa bangga. Macam tu jugalah. Kalau kita tengok Nabi ni, kan, disebut dalam Quran, kan? Malahan ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, kan? Isra' dan Mi'raj ketika Nabi dapat keistimewaan menaiki Buraq, kan? Satu-satunya Nabi yang dapat naik kenderaan terpantas dalam dunia.
Kan? Bukan dalam dunia. Segala tempat lah tu paling pantas sekali. Kan? Daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian bila Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, apa berlaku? Nabi mengerjakan salat. Nabi jadi imam para anbiya dan mursalin secara keseluruhan yang menjadi makmum di belakang baginda. Cik fikir. Andal tak andal tuan-tuan? Andal lah tu. Hebat lah tu. Ya. Kemudian naik ke langit, sampai ke langit bertemu dengan Allah. Apa Allah Ta'ala beritahu? Ini ringkas lah, saya tak boleh cerita panjang. Ni bukan Isra Mi'raj kan. Makna kena panggil lagi lah tu. Macam tu lah. Makna tajuk Isra Mi'raj pula. Kan? Kita kan mengenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Waktu jumpa dengan Allah atau bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Macam mana beritahu Nabi waktu menghadap Allah pun hormat macam mana, adab dengan Tuhan macam mana, kan? Macam tu lah, dongakkan kepalamu dan bermohonlah. Nabi mohonlah. Nabi sebut, kalau kau bagi kelebihan pada Nabi Ibrahim, jangan Nabi Sulaiman macamnya. Nabi Sulaiman kau bagi kerajaan besar, Nabi Daud kau bagi kelebihan dapat melembutkan besi, dapat hidupkan dia mati. Kau bagi kat Nabi lain, tak diminta Kan? Apa maksud itu? Maksud itu Nabi kita ni, dia sebutlah, kau dah bagi kelebihan kat Nabi sekian-sekian, kau bagi kelebihan-kelebihan macam ni. Untuk aku tu, secara tersiratnya, untuk aku tu terserahlah ya Allah, kau nak bagi apa? Dah tentu yang terbaik kalau Allah bagi itu. Cuba kalau kita lah tiba-tiba menteri wilayah panggil, ada apa, pengurusi masjid dengan sekalian jawatan kuasa datang pejabatnya, agak-agak lah sebelum sampai, sebelum pagi itu seminggu sebelum meeting dah meeting, apa nak minta ni, senarai 3 muka surat kan? Berapa nasib lah lulus berapa kan? Tapi Nabi kita sorah lah. Contoh lah, panggil imam lah, imam macam mana imam, apa nak kat masjid tu, macam ni lah, Datuk dah bagi kek surau tu, baginya masjidnya, baginya masjid tu, baginya. Memang tak merasa lah tuan-tuan. Oh lah saya bagilah 10,000. Contoh tu lah dapat, mungkin lah. Tapi Allah Maha mengetahui. Allah angkat apa? Allah Ta'ala sebab apa? Wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Macam declare kekasih Allah tuan-tuan. Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Alamak kata. Kita pun terfikir balik, iya kok kita ni sebaik-baik umat. Bercakap kerja kan? Macam mana jadi sebaik-baik umat? Kat Malaysia ni pun tak nampak kan? Kawan-kawan meniaga, dia lingkup kawan tu. Kawan-kawan buat apa, semua tak betul. Kawan-kawan beli kereta baru, tak mahu dicuri. Sebaik-baik umat, dan ku berikan keistimewaan pada umatmu di padang mahsyar nanti, pada hari akhirat nanti. Ya, macam fikir. Wildcard teman-teman. Itu sebab teman-teman, dalam banyak-banyak makhluk dalam dunia ni, Allah Ta'ala pilih kita kena syukur. Pertama, dalam makhluk hidup dengan makhluk mati, Allah pilih kita jadi makhluk hidup. Kita tak jadi papannya, kita tak jadi meja, kita tak jadi cawan. Allah pilih kita jadi apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup ni adalah 3. Pertama, tumbuh-tumbuhan. Nasib baik tak jadi tumbuh-tumbuhan. Bayangkanlah buka-buka mata jadi robong. Tak ke kacau? Buka-buka mata timun. Alamat lepas kuliah subuh ni, memang mangsa lah nasi lemak pagi ni. Saya agak-agak nasi lemak lah, tak tahu firasat hati saya. Macam tu lah. Kok iya tak tahulah. Kan? Jadi Allah tak pilih kita jadi tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, makhluk yang hidup apa? Haiwan. Jadi baik Allah Ta'ala apa? Tak jadikan kita ni lembu. Kan? Hari raya korban ni mula dia. Asal kenduri atau rumah kacau ni. Tuan rumah nak kenduri doa selamat pula. Dah bergamuk lembu dengan lembu dalam kandang. Aku rasa kau daging kau banyak kata. Yang kuih tu pula cakap, apa yang gomok tak cakap. Aku dengar tuan kita ni gambar yang tulang-tulang. Rasa kau kata. Sekali tahun tu baik besar sikit, 2-2 jiun. 2-2 kena semali. Cakap apa? Dan Allah tak pilih kita jadi haiwan. Contoh jadi kangaroo kan, melompat-lompat ke Australia tak. Tapi Allah pilih kita jadi orang. Dan dah pilih jadi manusia.
Buka-buka mata Islam. Beza tuan, orang yang memang Islam dengan orang yang dah tua dapat Islam. Beza. Menangis mereka dapat Islam. Menangis, dia kata bersyukur, rasa macam hina sangat, malu sangat apa yang dia buat dulu bila dia dah tahu kebenarannya tentang Islam. Sayang betul dekat Nabi. Abang Adam Kori kan, sahabat kita kan. Abang Adam Kori. Dragon lah. Oh, dengan dragon kena ni kan. Abang Adam Kori tu, dalam tempoh berapa belas tahun dia masuk Islam. Dia cakap waktu dia mula nak masuk Islam tu, dia kata, masa dia nak cuba masuk Islam, dia kata, kalau betul Islam ni benar, tunjukkan Muhammad ke aku dia tu. Tanya Abang Adam Kori. Saya 2-3 kali forum dengan dia, itulah cerita. Tunjukkan aku Nabi Muhammad. Apa dia mimpi malam tu, dia nampak. Dan dia nampak sosok tubuh lelaki, tapi dia tak dapat nak tengok muka tu sebab cahaya tu terang betul. Dan dia yakin tu Nabi Muhammad. Esok pagi tu Taufik pergi Masjid Jamek Kuala Lumpur, mengucap 2 kalimah syahadah. Dalam tempoh dia Islam, dalam berapa belas tahun ni, dia dah berjaya mengislamkan 7 boleh orang lagi sahabat-sahabat dia. Kita ni pada koci Islam seko pun tak dapat tuan. Bukan cakap tuan-tuan, termasuk yang bercakap ni. Kan? Tapi harap-harap dalam ceramah tu kau adalah 1-2, sebab kalau saya pergi Sabah Sarawak yang Kristian tu semua kena je. Saya selalu dengar ceramah ustaz ya. Tapi saya Kristian, dia kata. Saya kata bila kau nak mengucap nantilah teh. Tak mana nak bagi tahu lah kan. Nak bagi tahu. Syukur kita lahir-lahir Islam. Dah lah Islam umat Nabi Muhammad apa tu? Dah lah Islam umat Nabi Muhammad. Kayak kelumpur duduk Allah Akbar. Tak mencabar langsung. Tak ada pun tadi yang datang tadi bertembak-tembak mau sampai boleh masuk dalam masjid. Tak ada. Dan tengoklah sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin nak sembahyang subuh macam azab nak pergi. Yang tak selesai tuan-tuan. Kan? Tapi Allah pilih kita duduk sini. Jadi apa lagi kita nak buat? Ada yang datang pakai kain tak kisah dalam pun okey, tak ada masalah. Tak ada orang blok pun. Taman Koperasi Polis. Okey tuan-tuan. Tak nak bagi tahu nikmat Allah bagi ni. Jadi umat Muhammad SAW ni. Allahu Akbar. Itu sebab Nabi kata tidak beriman seorang daripada kamu selagi mana kamu tidak mengasihi aku lebih daripada kamu mengasihi ibu bapa kamu, anak-anak kamu dan manusia selainnya. Apa sebab? Sebab Nabi terlalu sayangkan kita. Sebab itulah kita buat semarak cinta Rasul. Tapi macam kita tengoklah, kita tengok drama ke, tengok filem ke kan. Kan hero bukan tiba-tiba Taufik jumpa dengan heroin. Ada cerita, kadang-kadang hero tu suka kat perempuan. Perempuan tu tak tahu. Lama-kelamaan bila dia dah tahu perangai lelaki tu, dia tahu sikit-sikit, baru dia jatuh cinta. Betul tak? Macam tu juga Nabi. Itu sebab kita buat program semarak cinta Rasul. Ustaz Nabil pun dah cerita lepas yang ni besok. Apa Datuk Bat pula. Semua cerita. Semua cerita watak yang sama. Kehebatan-kehebatan. Kan? Akhlak yang dikatakan sebagai khuluqil Quran. Akhlak Al-Quran tuan-tuan. Kan? Kita tahu akhlak Quran tahu. Kita ngaji ya, tapi kenapa akhlak kita tak sama? Sebab kita membaca saja. Kalau kita baca tanpa kita faham memang tak ada beza. Kita dengan kakak tua tu. Kakak tua tu siap hafal lah, elok lah lagi kakak tua tu daripada kita. Contohlah. Ya. Contoh macam itulah. Makna kata penghayatan kita, ni cabaran kita. Cabaran kita hari ini adalah penghayatan kita pada agama. Penghayatan agama ni bukan hanya kita cakap. Cakap pun cakap. Sayang Nabi tak? Sayang. Tak ada siapa cakap tak sayang dah. Semua cakap sayang. Tetapi penghayatan kasih sayang kita ke Nabi macam mana? Ya. Sayang ke Nabi, tapi perangai kita macam mana? Sayang ke Nabi, tapi lawan cakap suami. Ya. Sayang ke Nabi, tapi kita masih lagi mengira-ngira ke dunia ni. Iya tuan. Kadang-kadang kita ni tak sedar benda-benda yang kita kerja ni semua sementara. Dunia ni makin kita kerja, makin jauh nah. Kalau pun kita dapat, buat apa? Dunia yang kita kumpul ni semua untuk kita tinggalkan. Nabi satu hari itu balik rumah tergesa-gesa, muka Nabi ni pucat lesi. Isteri Nabi Ummu Salamah pada ketika itu tanya, kenapa ya Rasulullah, kau sakit kau tak?
Kau ingat tak semalam ada orang bagi 7 jongkong emas tu? 7 keping emas. Kalau tak faham, 7 keping emas. Kau tak faham lah. Blur pula nampak tu. Apa bondo pula emas tak faham kan. 7 keping emas semalam. Ya, kenapa Rasulullah? Infakkan segera bagi ke orang. Risau ada 7 keping emas, lepas solat tu teringat. Bukan teringat duit tak masuk, teringat duit ada, bondo ada, kena sedekah ke orang. Jadi jangan cakap Nabi miskin. Nabi memilih hidup miskin, cara hidup sederhana, tapi Nabi manusia paling kaya sebab tak pernah sehari pun Nabi tak tolong orang. Bagi kita risau duit tak ada. Nabi pula risau bila ada. Sampaikan satu tahap Nabi bersedekah, Nabi dah tak ada apa-apa, Nabi kata apa? Kau pergilah minta dengan siapa-siapa, kau berhutang dengan dia, aku yang bayar. Macam tu lah. Anggaplah aku yang berhutang dengan dia. Nabi sampai macam tu sekali, kita boleh tak macam tu? Kau pinjam dengan dia, tak apa, nanti aku bayar. Cubalah buat. Adalah yang macam tu tanpa rela, penyamin. Ada. Orang ajar betul kan? Tak minta tu, janji bayar. Itu dah lasap. Kita lah yang kono. Hampir betul. Orang yang berhutang ni pun satu hal juga. Baru semalam ada orang tanya, macam mana Ustaz orang tu? Kita pun kan, dia sengaja tak nak bayar Ustaz. Pening kepala. Bila kita cakap dengan dia, beda ada. Orang yang sengaja minjam duit dan sengaja tak nak bayar. Dia pinjam duit, sengaja tak nak bayar. Akhirat besok akan dihimpun dengan perompak, penyamun, pencuri. Sebab pencuri, perompak, kan dia ambil barang orang memang niat tak nak pulang. Macam tu juga lah dengan orang pinjam tak nak pulang. Relax ada. Tanda-tanda akhir zaman. Orang yang bagi pinjam sogan dengan orang yang meminjam. Nak minta tak, dia relax kan. Kan? Tu tuan-tuan, kadang-kadang itulah hidup kita tu. Kadang minjam tu bukan untuk apa pun. Nak melawai. Meminjam nak kereta besar, meminjam nak beli omeh, buat apa tuan-tuan. Musuh debat ni Azia. Okey, parking pun sana. Tak kocik ke Ustaz? Ada naik seorang. Kan? Kau naik ramai. Kau naik bas seorang. Macam tu lah ramai ni macam mana. Kan? Dan tu sebab ya tuan-tuan, Nabi ajar kita ni bersederhana ya. Tak ada nak apa beria-ia benar. Itu sana macam sekarang kan nampak. Sama ya tuan-tuan. Bila kita sampai di hadapan Allah, sama ya. Macam mana jadi? Ni semua ada yang pegawai, ada yang pangkat tinggi, ada yang apa pengarah dalam. Saya yakin ni saya tengok muka pun tahu. Ada yang gaji 10,000, 8,000, 9,000, ada yang komisen dia punya job dia tu, ada boleh-boleh ribu pun ada dalamnya. Tapi bila sampai depan Allah, ada tak? Ayat gaji 10,000 ke atas saf pertama. B40 belakang. Mana ada? Ya, yang naik Azia, ya yang boleh duduk kat meja ni. Contohlah. Tak ada, tak ada grade-grade macam tu, tak ada. Di hadapan Allah sama. Dan kenapa kita kena sayang Nabi ni? Sebab Nabi sayang kat kita. Sayang betul-betul tuan-tuan. Akhirat besok Allah Ta'ala sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu contoh ikutan terbaik. Nah, mutlak dah tu. Muktamad. Ada pilihan jawapan? Tak ada. Contoh ikutan terbaik. Tu saja. Tak usah petikai apa lagi dah. Dia bukan cakap contoh ikutan bajet-bajet baik, tak ada. Contoh ikutan antara terbaik, tu pulanglah nak ikut ke tak. Dia dah sebut contoh ikutan terbaik, kau nak ikutlah. Ini kita pula boleh cakap, Nabi ni yang terbaik, ada pula yang cakap. Itu Nabi. Kita ni bukan Nabi. Itu ayat yang kita sebut sebenarnya tuan-tuan dan sekalian. Sesungguhnya Rasulullah dengar. Apa yang kita cakap. Akhirat besok Nabi kau tak kena kita kalau kita cakap macam tu. Kau ni cubalah buat bersabar. Sedangkan Nabi pun ampunkan umat. Itu Nabi. Aku bukan Nabi. Kocik hati Nabi kalau dengar tuan-tuan. Nabi ni contoh ikutan terbaik uswatun hasanah untuk umat dia ikut.
Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsira, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Tu sebab lepas apa? Lepas kita bagi salam, langsung kita ikut imam istighfar. Ingat Allah. Istighfar tu ingat Allah jugalah tu, minta ampun dengan Allah. Sebab sadar kita ada salah. Kau tuan-tuan baru tahu istighfar tu apa? Berpuluh tahun istighfar. Oh tu maksud baru tahu. Kan? Adalah zikir-zikir sikit, barulah doa. Doa pun satu bentuk ingat ke Allah. Ini minta dengan orang, woi kalau dia tak tolong kita, mati kita. Mengucap balik semula. Pula dia pun kena Allah tolong dia. Kan? Macam minta kerja lah tuan-tuan. Kalau boleh tolong aku Kita minta kawan kita dia kerja dekat pejabat yang sama, dia pun hantarlah pak dia hantar. Letak kat orang permohonan macam ni tinggi Tengah-tengah orang tu tapi terlepeh pula bawah satu. Kita punya permohonan terjatuh lah buat almari tu. Kira tak dapat lah tu, contoh. Kan? Tak ada rezeki lah tu. Itu ya. Jangan kita marah. Manusia pun terbatas kemampuannya, tapi kita bergantung. Tu sebab selalu saya cakap, barang siapa yang berharap pada manusia, dia akan kecewa. Berharaplah pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala lorongkan manusia tu bantu kita, tu lain. Kan? Tu sebab kita buat program ni pun ada yang cakap ni. Buat program Maulud Rasul ni semua, neraka semua tu. La ilaha illallah. Cakap dengan dia, yang semayang subuh berjemaah, zikir, doa, semua neraka. Yang ceramah neraka. Yang duduk tak semayang, yang tengok bola, duduk kat pun sampai kompet pagi, tak semayang tu, semua syurga tu. Payah betul tuan-tuan. Buat benda baik, kan? Kita ni bukannya berjoget apa bagai. Kita ni nak mengingati junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang terbaik ada pada Nabi. Daripada kecil sampai ke besar. Tak ada siapa dah cakap Nabi tak baik. Tuan-tuan. Sampaikan Michael H. Hart. Kan? Ilmuwan barat cakap 100 tokoh berpengaruh dalam dunia, Muhammad nombor 1. Dia letak Nabi nombor 1. Kita tak letak, kita bercakap Nabi ni the one and only. Sebab apa? Bila dia susunkan 100 senarai pemimpin berpengaruh, habis yang kafir Yahudi pun disusun sekali kat situ. Yang lain ni tak layak nak susun dengan Nabi walaupun ranking tak sama. Sebab kalau kita iktiraf senarai tu, macam mana kedudukan Nabi dengan Rasul yang lain? Macam mana kedudukan sahabat-sahabat Nabi? Mahatma Gandhi pula khabar apa? Kalau Muhammad ni masih ada, tentu kekacauan kacau bilau dunia ni takkan berlaku. Macam tu sekali. Orang luar mengangkat keistimewaan Nabi kita. Nabi waktu umur 10-11 tahun pun, masa dia budak lagi, orang dah nampak keistimewaan dia. Nabi cara bercakap tak nyakitkan hati. Nabi tak pernah tinggikan suara. Nabi tak pernah tongking-tongking orang. Nabi tak pernah menyakit-nyakitkan hati orang. Tak ada Nabi. Kok sakit hati pun yang kafir itulah. Kan? Yang sakit dengan tindakan Nabi menyebarkan agama tu ya. Tapi Nabi dalam macam tu, Nabi tegas. Bila ajak berunding tentang agama, tapi dia tetap tegakkan Islam. Sampaikan buat kafir Quraisy bagi perempuan, tak nak bagi duit, tak nak, sudah macam mana kita gunding. Dia kata dengan Nabi, kita gunding nak Muhammad, gunding macam mana lah. Macam mana tahun ni bagi kami sembah Allah, kau sembah Tuhan kami. Kita cubalah setahun dah. Main tukar-tukar macam tu lah. Nabi tolak. Tak apik dah tuan-tuan. Walaupun ada harga dia. Kan? Tak payah. Kan? Akhirnya Nabi pertahankan. Nabi umur 11 tahun, nampak makcik berbangsa Yahudi angkat barang kat pasar. Nabi tolong. Makcik, boleh saya bantu makcik? Baiknya anak ni. Anak ni daripada mana? Pada Mekah. Makcik pada Mekah. Jaga-jaga tau. Kenapa makcik? Di Mekah tu ada seorang budak nama Muhammad. Jahat budak tu. Di balun ni pula. Kalau kita lah, dah terlepeh barang tu. Dan tolong untuk memakak orang ni. Tapi Nabi senyum. Nabi senyum tuan-tuan. Nabi angkat barang sampai rumah makcik tu dah letak. Makcik tu dah bagi upah ni. Ambil lah upah. Tak apa makcik, saya ikhlas baiknya anak ni. Siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi. Senyum makcik tu. Nabi senyum yang berlalu. Dan akhirnya satu Makkah mengiktiraf Nabi. Orang bukan Islam yang bagi gelaran Al-Amin kat Nabi tu. Ya. Yang amanah tu. Tak tak?
Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi ini juga menunjukkan kepada kita segala perilaku Nabi, segala tutur kata Nabi, sopan kesantunan Nabi dalam menegur orang. Allahu Akbar. Tapi tak khabar. Tengok Nabi macam mana. Bagaimana seorang Arab Badui itu dia menarik kain yang ada kat bahu Nabi, dia nak kain tu kasar, kain tu daripada benang Najran, kain Najran kasar zam, bertanduk leher Nabi. Nampak merah sikit. Kalau kita lah, kau pahal kau ni baik kan? Kalau kita lah kan. Tapi Nabi jangan. Nabi senyum, ambil lah Nabi kata. Nabi yang kata. Jadi sampai apa ni nak cakap pasal Nabi kita? Yang baik-baik. Ada usaha orang nak memburukkan Nabi, buat karikatur, cakap Nabi ni apalah itu inilah. Nabi apa? Nabi ni macam-macam lah, saya tak tengah mak nak nyebut lah. Tapi kalau bab orang perempuan, Nabi yang mengeluarkan orang perempuan itu daripada sehina-hina manusia. Dulu kedudukan perempuan ni, ketika zaman jahiliah macam mana? Anak perempuan tanam hidup-hidup. Ada masa ketika zamannya apa? Sebelum zaman jahiliah tu, kalau perempuan tu naikkan satu bendera tu, makna lelaki boleh masuk rumah tu tidur dengan perempuan tu. Masuk 1, 2, 3, katalah 10. Bila dah mengandung perempuan tu, jumpalah dengan dia punya ketua lah. Ketua agama, imam dia lah jumpa. Dia kata suruh, okay, kita tunggu baby tu lahir. Bila baby tu lahir, tengok muka siapa. Tu ayah. Ilah kau. Hina tuan-tuan dulu, tetapi sampai Nabi meletakkan perempuan di tempat yang terbaik. Tu mak orang perempuan jangan komplain duduk tepi. Jangan komplain. Kira-kira tu. Ada tampik. Berkaca, siap aircon. Ada tak skrin TV dalam tu? Tapi tetap nak tinggal sini. Wah, satu apa tak nak bagi tahu kedudukan istimewa. Dulu dapat tak? Tak dapat. Nabi bagi kedudukan istimewa pada isteri macam mana? Kan? Nampak Nabi. Nabi layan budak perempuan macam mana? Anak-anak Nabi macam mana? Sampai Nabi kata man la yarham la yurham. Siapa tidak menyayangi tidak layak untuk disayangi. Nabi sebut dah tu. Kita nak orang sayang kita buat orang macam mana? Kan? Dengan isteri cubalah lemah lembut. Kan? Nabi tunjukkan akhlak-akhlak yang baik. Tanda sayang Nabi. Tanda sayang Nabi. Kita nak bukti ni semarak cinta Rasul ni. Kalau tak bersemarak, fail lah saya camah hari ni. Kan? Semarak cinta Rasul ni. Nak suruh sayangkan Nabi ni macam mana? Sebab apa? Tim kai kata Cina kan? Kenapa? Sebab akhirat besok kita perlukan pertolongan Nabi. Kita kena mengaku. Bayangkan tuan-tuan, umur dah lah tak panjang. Kan perangai ni orang Melayu Islam kat Malaysia ni. Kan sebenarnya satu dunia ni umat Muhammad ni. Apa dia sebut ni? Ketika kan peristiwa Isra' Mi'raj, bila Nabi naik satu tangga sampai jumpa dengan Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim beritahu? Wahai Muhammad, tak pernah aku tengok umat yang paling masakin sekali. Umat yang paling miskin sekali. Umat kau lah. Kurus koring. Kenapa lah? Umur dah lah tak panjang. Pemalas ibadah. Mengaku ke tak mengaku? Cuba kalau imam tadi istighfar tu dia baik 100 macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. 100 belum. Orang belakang dah mula panjang lah istighfar gini. Lain kali tak leh kau. Yang seorang tu mulalah bila lah nak tukar imam ni. Nak tukar imam lah. Contoh lah kan. Panjang sikit marah. Kan? Doa lama lah. Dulu lah macam masa orang pergi umrah pada bulan puasa makin kan, macam ni lah doa kunut Allah sekali panjang lah, makin lama makin turun tangan. Kalau sudah ke lutut je tak terayu kan, tapi memang betul pun. Sekarang tuan-tuan Allah uji kita lagi. Kalau kita sekarang ni memang dah start orang pergi umrah, boleh pergi umrah sekali ya sekarang. Tapi saya nasihatkan kalau tuan-tuan nak pergi mulai bulan 1. Sebab bulan 12 ni insya-Allah akan ada peraturan yang baru akan keluarkan lagi. Ni sekarang ni tengah testing tu.
Jadi tak apa. Bulan 1 sok pergi. Umrah sekali ya, lepas tu lepas semayang tak dapat tunggu macam ni lah. Lepas semayang keluar. Tak dapat itikaf macam dulu. Dulu kita boleh tunggu, boleh ngaji. Kita boleh lagi dengan sahabat kita. Tazkirah sikit-sikit boleh kan? Tak boleh lah. Tak boleh balik. Orang lain nak masuk. Lepas tu contohlah, katalah kita dah, katalah kini hari ni Sabtu kan, kita nak pergi umrah, hari Isnin dah start pergi umrah. Isnin umrah. So kita punya flight esok hari Ahad. Tiba-tiba delay, malam baru flight pula. Naik sampai sana tak lepas waktu umrah, tak pergi umrah tuan. Tu cerita jadi nasihat cadangan. Masa saya bincang dengan syarikat travel, beberapa syarikat itu nasihatnya masuklah Madinah dulu. Paling tidak kau delay pun sampai lagi kan. Cuma masalah airport Madinah tak buka lagi. Turun kat Jeddah, masuk Madinah dulu 5 jam, macam itulah kira kan. Tu Allah Ta'ala uji. Tanyalah ayahanda bonda yang dulu pergi umrah zaman dulu kan, siap boleh mengaji depan Kaabah, betul tak? Sekarang tak dapat lah. Sekarang memanglah nampak dah terkawal lagi lah sebab dengan penjarakan dan sebagainya. Tapi itulah ujian. Jadi kenapa? Sebab kita nak syafaat Nabi. Itu sebab kita kena sayang Nabi. Itu sebab program ni. Program ni sebab disebut tu. Disebut tu. Salah satu apa tanda kau sayang. Dulu selalu tiap-tiap program maulud aku mesti datang. Paling tidak. Walaupun datang sebab nak makan tapi kita kan keluar. Paling tidak kita datang. Adalah kecintaan kita kat Nabi. Sebab akhirat sebab kita dibangkitkan di padang mahsyar sok dalam keadaan ada yang telanjang bulat, ada yang naik tunggangan. Ikut amalan masing-masing. Ada berjalan dengan tangan, ada berjalan dengan lutut, ada yang berjalan dengan muka. Ya Allah, hina betul. Dengan muka berjalan. Azab tak azab tu? Azab. Ada yang sebabkan matahari sejengkal, ada yang poluh itu tenggelam buku lali dia. Ada yang tenggelam sampai pinggang, ada tenggelam sampai telinga, ada yang ngelameh tauhid benda tu. Sampai kan ada yang cakap, ya Allah masukkanlah aku ni dalam neraka tauhid, ya Allah tak tahan kat sini. Dia tak tahu neraka lagi tahu. Masa tu telanjang bulat tanpa sibuk tengok orang lain punya. Hui, Samsul debat ke tu? Tak ada. Itu macam pengusi masjid kita kan? Tak ada. Masa tu semua nak sibuk selamatkan diri. Ringkas cerita, nampak Nabi ni minta tolong, tak payah tolong. Minta tolong Nabi Adam, minta tolong Nabi Ibrahim, minta tolong Nabi Musa. Semua jawab nafsi, sendiri-sendiri. Tak payah tolong dah. Masalahnya jarak antara satu Nabi nak jumpa satu Nabi yang lain 1000 tahun perjalanan. Sampailah, ringkas ceritalah, terjumpa dengan Nabi kita. Bantu aku ya Rasulullah. Masuk tu nak minta apa? Syafiqah, syafaat. Ada yang ngangguk syafiqah dia kan. Sahlah ngantuk kan, minta apa? Syafaat. Nak minta syafaat pada Nabi. Tapi nak minta syafaat dengan Nabi, apa syaratnya? Nabi kena kenal kita at the first place. Nabi kena kenal kita. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Nabi pun pandang itu. Kau siapa? Parah. Kalau Nabi tak kenal kita, sia-sia hidup atas dunia. Tahu pun Nabi pandang kita. Ummati, umatku, kemari kau. Mari. Bertuah kan. Ataupun aku macam pernah dengar suara kau ni, tapi kat mana mana tak cam mana. Sebab waktu selawat tu dia tak keluar warna suara. Sallallahu dia. Tu yang macam tak macam itulah. Siapa suruh? Time selawat betul-betul biar terkeluar anak tokak tu. Kan bila berkenduri kan orang perempuan kan selalu marhaban budak-budak. Cukur rambut, cukur jambul tak ada tu. Kan? Buat kenduri marhaban berzanji kan banyak tu sabut-sabut nama Nabi. Itu sekarang bagus kitab berzanji tu pun dah ada yang siap makna kan. Eloklah baca tu nampak makna sekali barulah faham kan. Tanda kita sayang Nabi apa? Nombor satu adalah Nabi sebut faman ahabba syai'an aksara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut.
Lalulah sebut nama Nabi, iaitu dengan cara selawat. Dan Nabi sebut al-bakhil. Bakhil, apa maksud bakhil? Apa maksud bakhil? Pandai orang sini bahasa Arab. Maksud bakhil qadakut. Al-bakhilu alladzi zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang paling qadakut bila sebut nama aku dia tak selawat. Selawatlah banyak-banyak. Nabi kata, sekali kamu berselawat kepada aku, 10 kali Allah dan malaikat akan berselawat kepada kamu. Apa maksud selawat? Maksud selawat apa? Saya pernah ceramah kat satu kampung kat Pilah tu. Saya tanya, cik, apa maksud selawat? Selawat lah. Tanya pula, dah kena marah pula aku tanya. Makcik tu pada kira dia balon aku balik. Kan? Selawat itu adalah mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Jadi bila kita doakan maksudnya keselamatan kesejahteraan Nabi tu, Allah malaikat pula mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Buka satu kitab muka Syafatul Qulub, penenang jiwa pada Imam Al-Ghazali, buah tajuk takut kepada Allah, digambarkan bagaimanakah bulu-bulu, bagaimanakah malaikat ni, kedudukan malaikat, apa ni, saiz malaikat ni, dia kata kepalanya sampai bawah arasy Allah, kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh, sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap sebelah tutup bahagian timur bumi, bulu-bulunya menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Besar ke tak besar? Katanya itu kecil tu, itu baru saiz Jibril. Malaikat lain lagi berganda-ganda besar. Dan setiap kali satu umat Muhammad berselawat kepada Nabi, Allah perintahkan malaikat tu menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Bila menyelam dalam lautan nur, naik aja dia mengimbas-imbaskan sayapnya. Setiap satu titisan yang menitis pada bulu-bulu yang banyak tadi, setiap satu titisan itu mewakili doa malaikat yang mendoakan keampunan dan kesejahteraan kita sampai hari kiamat. Tu dengan tahap sekali selawat. Maka betul tak orang yang tak selawat tu qadakut? Bukan qadakut, bapak qadakut kan? Ataupun kalau kita combine dengan qadamut, qadakut campur kamut. Sah tahu selawat banyak-banyak. Dan Nabi sebut aulan nasi bi yaumil qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Selawatlah banyak-banyak. Ya. Sallu ala Nabi, selawat banyak-banyak. Dan yang kedua, tanda sayang Nabi senang adalah dengan cara kita buat apa yang Nabi gama, tinggalkanlah apa yang Nabi tak suka. Dalam erti kata lain, dalam bahasa mudahnya, hidupkan sunnah Nabi. Dan Nabi, salah satu tanda Nabi sayang kita, Nabi letak standard yang paling ringan untuk kita. Nabi tak cakap siapa yang buat yang ini saja, tak. Nabi tak sebut. Nabi kata barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku, faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Nabi tak cakap 10. Siapa hidupkan 100, masuk syurga. Tak, satu. Sebab rupa-rupa baru faham. Yang satu tu pun payah nak buat. Sebab kita tak nak buat. Bukan payah pun benda tu. Maknanya Nabi nak bagi, orang kata implikasinya, implicate. Nabi saja nak bagi hint kat kita. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Contoh kan, pakai jubah warna putih. Sebab apa? Sebab Nabi goma kalau putih. Betul lah tu. Itulah. Macam itulah bila datangnya wabak ke tempat kamu, jangan kamu pergi ke kawasan wabak dan tinggalkan kawasan wabak. Mana betul lah Roblox tu ikut sunnah Nabi. Nak cari kat jalan tikui. Perangai. Sekarang ni tengah berlopak-lopak betul orang kat dalam air laut. Saya pun tak tahu macam mana orang tu nak mandi kat PD tu. Orangnya macam mana kau nak mandi? Gila betul orang ni. Itu rindu benar kat mak ayah kau. Apa lah Langkawi lah. Kau memang mak ayah kau kat Langkawi tak apa lah. Ini cerita betul. Maknanya hidupkan sunnah Nabi. Apa yang senang? Minum tak.
Kan susah mana nak minum air masak. Ni aku minum air masak sebab Nabi pun ngomong air masak. Ya. Apa lagi? Makan buah tamar. Bukan susah mana makan. Bukan susah mana, tapi ada yang cakap tu. I tak biasalah buah tamar. Sorry. Wa ilaha illallah. Sengkelet walau orang tahu lah kan. Buah tamar nak jumpa bila? Ijma' ulama semua sependapat puasa kan mak. Bulan puasa baru jumpa. Habis bulan puasa buah tamar kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayub hilang. Usup tu pun dah nazak dah. Yusuf tayub. Dah tak keluar suara dah. Lepas tu hari raya meninggal dah tak dengar suara. Tiba bulan puasa tahun depan, Yusuf hidup dia lah. Hidupkan sunnah Nabi tu kan. Kita kalau sayang Nabi, makanan yang kau ada kat rumah, stok yang ada kat rumah, bukannya kelok konflik. Kan? Letaklah makanan sunnah yang ada, yang patut ada kat rumah. Antara paling utama yang kita kena ada, buah kurma, madu. Faham perempuan? Alhamdulillah. Doreh gua lepas tu ngeleng nak dengar. Madu labah, cakap dia tahu orang ustaz. Yo. Madu labah. Kan? Daripada kita pakai apa gula tu kan, letak madu. Kan khasiat. Kan? Dan begitu juga apa lagi? Bagi salam. Benar senang. Bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lekor dek hon ni. Titit, terperanyat orang tu masuk dan pagi. Tak cuba. Assalamualaikum, turun macam mana? Assalamualaikum. Kan? Salah lah. Dia tak ada ikut level. Nabi sendiri, dalam banyak keadaan, Nabi bagi salam dulu daripada sahabat. Aku fungsi masjid, pahal pula. Contoh kan. Contohlah, bukan orang sini lah. Sini okey, tempat lain. Sini semua geng-geng saya saudara Bilal bin Rabah yang main-main. Kan? Tak ada tu semua kan. Iya. Bagi salam, Nabi bagi salam. Nabi menyantuni walaupun dia kanak-kanak. Apa lagi? Nabi senyum. Orang perempuan senyum menang suami. Macam sekarang kan, senyum. Tak nampak senyum, pakai pelitup muka. Saya nampak mata kocik tu senyum enggak contoh kan. Iya tuan. Senyum Nabi buat. Kita senyum. Begitu juga bersyukur. Syukur bersunah Nabi. Nabi semayang menangis, doa menangis. Aisyah kata, bukankah kau tu tak ada dosa? Apalah yang kau nangis pula? Salahkah syukur atas kurniaan Allah tu? Sabar-sabar sekocik-kocik. Syukur. Kemudian Nabi bersama gurau juga. Bergurau. Tapi Nabi bergurau tak adalah melampau. Nabi pernah makan buah tamar dengan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat nak bergurau dengan Nabi. Dia makan buah tamar tapi biji letak dalam pinggan Nabi. Makan biji letak dalam pinggan Nabi. Nabi nampak, tapi Nabi baik tak nampak. Nabi senyap makan. Sudah sahabat pun tahu. Ya Rasulullah, banyak aku makan. Penuh pinggan Nabi dengan biji buah tamar tu. Banyak kau makan ya Rasulullah. Alhamdulillah. Tapi okey lah daripada korang sampai biji-biji kau telan. Nabi kata, tak ada. Dia orang punya licin tak ada. Golak sahabat tuan-tuan. Tengok Nabi bergurau. Tak ada. Kau yang letak tadi. Kau jangan ngada. Tak ada. Nabi tak macam tu dah. Ada seorang yang miskin datang jumpa Nabi. Sedekah kat Nabi buah. Nabi makan senyum. Kau suka ke Rasulullah? Nabi makan senyum. Kau suka Rasulullah? Nabi makan. Nabi senyum. Senyum. Okey-okey tu, sahabat nampak. Biasa dia ajak kita makan, hari ni tak diajak Sudah makan, habis tinggal tangkai. Berlalulah miskin ni tadi. Gembiralah hati, Nabi makan habis kita. Kemudian sahabat datang dekat dengan Nabi. Ya Rasulullah, biasa kau ajak kami, hari ni kau tak ajak pun kami makan. Nabi kata, bukan aku tak nak ajak. Sesungguhnya ketahuilah buah tu masam, Nabi kata. Dan aku tak tergamak membenarkan sahabat aku makan buah yang masam
Dan yang keduanya, kalau aku ajak kau makan, aku takut kau tak boleh nak tahan mulut kau nanti. Yalah, tiba-tiba kawan makan, sahabat makan, ya Allah masam, kan kau cik hati miskin tu. Nampak tak? Nabi dalam satu perbuatan dia cover dua perkara. Tu Arab Badui datang dalam masjid. Dia duduk tu, dia terlelap, dia terkencing. Sahabat nak marah, jangan, Nabi kata, biarkan, Nabi kata. Sahabat pun kan, pula biarlah orang tu kencing kat masjid. Lepas tu dah habis selesai kerja Arab Badui tu, dia terjaga, dia baru bangun. Nabi kata, sekarang kau bersihkan. Semua tanya, kenapa tadi kau biar Rasulullah? Tadi tengah beria kencing, kalau kau sogah mengirai kencing kan? Betul juga kan? Tu ada korang paling tidak kau cuci situ aja. Bijaksana Nabi tu kan. Nabi tengah duduk. Ada satu ketika sahabat bercerita, tengah seronok bercerita dengan sahabat-sahabat, badan dia besar, dia tak sadar tengah bercerita tu dihimpit kaki Nabi. Nabi tak sahun, kau nak cerita-cerita, kau himpit kaki aku ni pahal. Nabi tak sahun. Nabi biar je. Sebab Nabi tak nak ganggu kerancakan sahabat tengah seronok bercerita. Kita tengah cerita, kawan potong. Jap. Kita potong tu. Kan? Macam tu lah. Macam sekarang kan, saya camah nampak makanan kat luar tu. Kan ni macam terpotong juga lah sikit. Kan? Tak ada lah. Tak, maksud dia Nabi ni macam tu sekali. Macam tu sekali. Pernah satu ketika nak semayang, ada pandangan kata dia semayang maghrib. Nak semayang maghrib, lepas azan tu, terbau kontut. Umat, siapa pula kontut ni? Ada sahabat-sahabat dah mula pandang. Kita tengok siapa ambil wuduk ni. Siapa ambil wuduk ni, dia lah yang kontut ni. Tapi Nabi copek ambil tindakan. Nabi kata, lepas maghrib ni, siapa yang nak makan daging kambing dengan aku, pergi ambil wuduk sekarang. Semua pergi ambil. So tak tahu siapa kontut. Tuan-tuan nampak Nabi, hikmah Nabi. Nak cakap apa? Ada ke manusia macam ni tuan-tuan? Yang ada semua sekali? Tak ada tuan. Nabi bersama gurau dengan isteri Nabi macam mana? Nabi memuliakan isteri dia macam mana? Bukan takut bini tuan. Ini sampai buat baju, t-shirt, boreh kita beli petaruk mana? Apa kalau kita buat satu kerja-kerja rumah tu apa jatuh ke maruah kita? Mana ada? Nabi pun tak menyusahkan isteri dia untuk benda dia boleh buat sendiri. Air kosong pun dia ambil sendiri. Jahit baju sendiri, jahit kasut sendiri, jahit pakaian sendiri. Kita, kan? Tapi tak salah dah. Tapi nak bagi tahu akhlak Nabi macam mana. Kita cuba kita nampak, tiba-tiba nampak imam tengah hari kan? Imam dengan pakai tawel, sidai kain, macam. Tolong sidai kain, sap-sap. Bini macam ni. Macam. Mulalah orang cakap, lah imam dah kena bangang dengan bini tu. Salah tuan-tuan. Sudah imam siapa ketua pengurusi, pengurusi masjid semua, sidai kain kena pakai helmet full face. Dia orang tak perasan muka. Salah. Tunjuk tak ada masalah pun sebab kita sayang isteri kita. Nabi kata berlemah lembutlah terhadap isteri kamu kerana sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Dalam khutbah terakhir Nabi bagi tahu. Nabi kan panggil isteri dengan panggilan yang lembut, ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Balik kan buat. Wahai pipi, entahlah tak apa pipi kau ni, tak tahulah nak cakap lah kan, nak tak apalah, janji ada kan. Kemudian Nabi kalau isteri nak naik kenderaan, dia tadah lutut itu jadi tangguh. Tapi kita kalau nak buat tu, kaji dulu kilogram bini gitu. Jangan main tahan, yang berselisih tulang lutut, jangan main-main. Nabi apa lah? Nabi main koja-koja dalam rumah. Nabi main lumba lari dengan isteri Nabi. Ada hari Nabi menang, ada hari Nabi bagi isteri Nabi menang. Apa lagi? Nabi mandi bersama dengan isterinya dalam bekas yang sama. Balik kan buat. Jangan tunggu lagi. Saya camah kat Johor tu, menyaut perempuan tu. Tak muat besen lah. Siapa suka pakai besen? Mandi bersama. Bergota nak tunjuk kemesraan. Kan? Dah tu tua ni, nak mati orang tua ni. Jangan macam tu. Dia bukan buang terbiat.
Tukar tabiat lama, ganti tabiat baru. Tu yang sebenarnya. Ni kan lepas ni kan, ada yang suami isteri naik motor kan dia tak balik rumah tau, pergi minum dulu. Naik motor, rapat-rapat. Makan roti canai banjir, air kelapa, straw bersilang. Wah, contoh bau dah jadi. Kan kemesraan. Kemudian Nabi juga kuat bersedekah. Nabi kuat bersedekah. Itu juga Nabi ni tautkan silaturahim. Nabi persaudarakan antara puak muhajirin dan ansar pun kita tahu macam mana. Nabi boleh damaikan Aus dan Khazraj, kan? Aus dan Khazraj tu berpuluh tahun bergaduh. Punya teruk bergaduh sampai lupa sebab apa dia gaduh. Bayangkan tu. Nabi damaikan. Begitu juga sabar. Begitu juga hidupkanlah amalan-amalan sunat. Buat tuan. Semayang sunat buat. Qiyamul lail buat, bangun malam. Bangun malam tu. Bangun koncing tidur balik tak kira. Dia mesti bangun beribadah. Macam tadi lah, pagi tadi ada yang kunci jam pukul 4 pagi dah bangun. Kita bangun, kita pun buatlah sikit. Buatlah solat tahajud, buatlah solat taubat, buat. Dia solat qiyamul lail ni kita nak doketkan diri kita kepada Allah Taala. Tu. Wa zakarullaha katsira. Ingatlah Allah banyak-banyak. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tak ada dah manusia yang istimewa Nabi. Malahan Nabi bila ditanya, sayang Nabi tuan-tuan, kita kena balas cinta Nabi ni. Sebab antara kalau kita tengok sebagai penghujung lah, saya nak bagi tahu. Kalau sebut penghujung tu, biar orang rasa logo sikit. Kalau tidak tak jumpa noktah Samsul Debat ni, kan? Sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kau sayang? Siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Siapa paling kau rindu? Nabi jawab, aku paling rindu umat akhir zaman. Semua tanya, pahala. Kenapa kau rindu mereka? Macam mana aku tak rindukan mereka? Mereka taat pada Allah dan kepada aku. Dengan tahap tidak sekalipun mereka berpeluang memandang wajah aku. Nabi nak wafat pun, Nabi ingat kita. Nabi nak wafat. Malaikat maut datang. Allah Ta'ala beritahu kat malaikat maut, kau pakai cantik-cantik, kau pakai wangi-wangian, kau nak pergi rumah kekasih aku tu. Kau bagi salam, kalau dia bagi masuk, kau masuk. Dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Itu Nabi je dapat macam tu. Kita tiba-tiba depan mata lah, tapik dah. Boleh masuk tak? Tapik dah, dah masuk dalam. Nabi dengan Nabi gitu. Dan kemudian bila malaikat maut masuk, kan Nabi cakap, Nabi kata sesungguhnya itulah yang akan menghapuskan kelazatan dunia, yang akan mengurangkan nilai jemaah dan juga mengurangkan bilangan manusia dalam dunia ni. Itulah dia malaikat maut. Dan bila dah nampak susuk tubuh malaikat maut tu, Nabi pun tanya, mana Jibril? Jibril dah menyuruh siap-siap, dia tak sanggup tengok Nabi nak kena cabut nyawa. Tapi bila Nabi sebut mana Jibril tu, muncul Jibril. Ada apa ya Muhammad? Wahai Jibril, tak ada ke apa-apa benda kau boleh hiburkan hati aku ni Jibril? Beritahulah. Kau cakap, kau jangan risau wahai Muhammad. Syurga tu sekarang ni, bidadari dengan malaikat tengah heboh ni, menghiaskan syurga untuk kau. Segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar ni. Tak ada ke apa berita boleh hiburkan hati aku ni. Wahai Muhammad, malaikat semua tengah beratur ni, bersusun nak menyambut ketibaan kau ke syurga. Kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada ke berita lain. Akhirnya disebut, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalam itu. Barulah Nabi senyum. Nabi nak dengar besar umat dia. Sayang betul kayak gitu tuan-tuan. Itu langsung Nabi panggil, wahai malaikat maut, hampirlah padaku, cabutlah nyawaku. Dan masa cabut nyawa Nabi ni sakit tuan-tuan, tapi dia cakap mengerang kesakitan Nabi. Nabi kata, ya Allah, sakit ni ya Allah, macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Nabi boleh fikir umat dia lagi pada ketika itu. Dan pada ketika itu Nabi kata, Nabi berdoa, ya Allah,
Kau berikanlah segala kesakitan umatku pada aku, ya Allah, biar aku tanggung, tapi jangan umat aku, ya Allah, aku tak sanggup umat aku sakit macam ni. Dan pada ketika itu, itulah ada pandangan kata, kita dicabut nyawa, tetap sakit, dah tinggal 1/3, tapi 2/3 lagi Nabi dah tanggung kan, untuk kita. Bayangkan kekasih Allah pun sakit. Apa tak cukup ke bukti Nabi sayangkan kita, tapi yang tahu saya tahu kita semua, bukti kita sayang Nabi yang masih belum cukup, tuan-tuan. Ya, dia mesti dengan perbuatan. Nabi dengan umat yang masuk neraka pun, dia dengar umat yang masuk neraka, Jibril kata pintu neraka tu ada 7 pintu untuk ni, neraka sakar, neraka ni, neraka wil, macam mana. Sampailah satu pintu neraka yang ke-6 yang sebut dia. Pintu neraka ke-7 tak disebut dia. Nabi tanya, pintu neraka ke-7 untuk siapa? Tanya Jibril. Cakaplah Jibril, untuk siapa? Sesungguhnya pintu neraka adalah untuk umatmu yang berdosa kepada Allah. Allah menangis Nabi sampai pengsan. Pengsan, bukan nangis biasa-biasa dah. Kemudian bila Nabi tersadar, dekat pangkuan Jibril tu Nabi tersadar. Soalan pertama tanya, aku tahulah ada pintu untuk umatku, tapi ada tak seorang yang masuk? Ada tak seorang? Dengan harapan pintu ada, tapi tak ada siapa yang masuk pun. Jibril kata, ada wahai Muhammad. Langsung masuk dalam rumah. Sedih Nabi. Seminggu Nabi Nabi menangis, sembahyang menangis, duduk menangis, tidur menangis, sembahyang doa menangis. Apa kita tak cukup ke sayang Nabi kat kita, tuan-tuan? Itu sebab tuan-tuan, dikatakan syafaat Nabi ni ada 3 jenis. Pertama, dapat keringanan di padang mahsyar. Kedua, dapat masuk syurga tanpa hisap. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Amin. Yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah, tapi sebab ada secebis keimanan kita pada Allah dan Rasul, Nabi datang selamatkan kita, masukkan dalam syurga. Kalau itu pun tak dapat, berhenti dah jadi orang. Dan dikatakan ketika Nabi bawa 70,000 orang, dikatakan dapat masuk syurga tanpa hisap tu, ketika bawa Nabi pimpin nak bawa masuk dalam syurga, tiba-tiba terdengar bunyi ngauman kuat betul. Woi, bunyi apa ni? Bunyi apa tau? Bunyi ngauman api neraka. Yang kuat sampai bingit telinga ni. Berapa jarak dia? 700 tahun perjalanan. Tapi api neraka tu makin lama makin okey, makin lama makin okey, makin lama makin okey. Nabi kata, demi umatku yang bersolat, berpuasa, beribadah pada Allah, pergilah kau wahai api neraka. Lagi okey dah. Lagi Nabi halau, lagi okey. Lagi Nabi halau, lagi okey. Sudah Nabi buntu, datanglah malaikat Jibril, dibawalah segelas air. Tak tahulah gelas dan rupa ni contoh tuan-tuan, jangan macam tu rupa gelasnya, tak. Bila bagi segelas air tu, wahai Muhammad, kau ambillah air ini, kau siramkanlah, kau percikkanlah pada api neraka. Segelas air. Nabi ambil, Nabi siramkan, dengan izin Allah padam api tu. Nabi pun tanya, air apa yang kau bagi ke aku ni, wahai Jibril? Wahai Muhammad, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, atas dunia ni, berhentilah menangis sebab hilang kerja. Berhentilah menangis sebab tak ada duit. Berhentilah menangis sebab benda-benda yang sia-sia. Biarlah menangis kerana Allah. Ni soalan bocor. Kalau menangis itu, mengalir air mata kerana Allah, maka diharamkan neraka untuk menjilat tubuh badan orang yang menangis. 7 golongan yang mendapat naungan Allah akhirat besok, yang tak ada naungan selainnya di akhirat nanti. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang mengabdikan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid, termasuklah masjid Bilal bin Rabah. Dia tak boleh, dia memang nak pergi masjid juga. Kalau dia balik kampung pun dia tanya, masjid okey tak sini? Tetap pergi masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang, bercinta, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut pada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun ditolak, yang buruk dan miskin lagi tak selera, patutnya macam tu. Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu, menyembunyikan sumbangan sedekah itu. Dan juga yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian, basah pipinya dengan air mata, mengenang dosanya kepada Allah. Masuk syurga, tuan-tuan. Apa yang ni menangis? Paksa tu sebab kena bangun malam. Bangun malam tu dia feel dia lain. Senang nak nangis. Ya Allah, banyak dosa aku. Ya Allah. Macam tu. Kan? Tak boleh buat sehari sekali, buat seminggu sekali. Sampai seminggu sekali, sebulan sekali.
Sebulan sekali tak boleh, setahun sekali. Setahun sekali pun tak boleh, 10 tahun sekali. Tak ya boleh, seumur hidup sekali. Kau itu pun tak boleh, cari tali gantung diri, mati lagi baik. Macam tu lah. Payah mana. Semua nak diskaun. Kan koning kepala tu. Jadi tuan-tuan, itulah dia. Terlalu banyak kecintaan Rasulullah pada kita. Itu sebab kita buat program Semarak Cinta Rasul ni. Supaya kita tu cintakan Nabi kita. Buatlah apa yang Nabi gama. Tinggalkanlah apa yang Nabi tak gama. Apa Nabi tak suka tu tak payahlah kita buat. Jadi tuan-tuan dan sekalian, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Orang kata sesungguhnya tanam legundi tumbuh kelapa, terbit bunga pucuk mati kan. Jasa yang baik takkan saya lupa, sudah terpahat kat dalam hati. Tonang-tonang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkonang, mulut menyebut. Jasa baik, jatuh kuasa menjemput, rasa nak junjung. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kesempatan. Cuma sedikit makluman, saya nak maklumkan. Nanti kan kat luar kan sudi-sudilah singgah dekat satu booth tu. Ada barang bukan untuk diambil, untuk dibeli. Kan? Tak adalah apa ni susu kambing. Ada saya bawa sikit susu kambing, ramai yang tanya. Susu kambing Al-Am tu siapa yang sakit lutut, sakit tumit, insya-Allah. Alhamdulillah saya sendiri pun tak sangka lah. Kan saya cuba-cuba ya dulu buat dah setahun lebih dah, alhamdulillah. Untuk orang sakit lutut, sakit tumit, dan paling berkesan adalah untuk orang gastrik. Gastrik, GERD, yang pedih hulu hati kan. Macam saya memang menanggung tu. Kadang kalau malam lepas ceramah makan sampai rumah tak cukup 3 jam dah terlelap. Sonaklah perut. Sampai tak boleh tidur kan. Ambil pagi sekali cukup. Untuk apa? Untuk enzima gatal-gatal, sakit lutut yang semayang dekat kerusi tu boleh cuba insya-Allah. Imam Masjid Palung 12 6 bulan semayang dekat kerusi. Dia cuba minum, alhamdulillah. Habis satu kotak tu dia dah boleh, tapi dia ambil banyaklah, dia ambil pagi malam. Kalau ikutkan sekali saya cukup. Kalau dalam gelas macamnya, air macam ni sikit lagi lah, biar dia pekat, tak apa. Dia susu kambing campur madu campur kurma, kombinasi makan sunnah. Dia tak ada bau. Dia tak bau sebab dia tak pakai kambing kerumpur. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Hari ni dia harga dia RM45 saja. RM45 saja. Tapi hari ni kita offer lah, beli 2 90. Macam sama ya Ustaz, katakan. Tak adalah, beli satu 45, beli 2 80. Jadi boleh lah. Saya bawa tak banyak lah, mana yang sampai ya. Dan kemudian kalau siapa tak bawa duit pun tak apa, boleh transfer. Ambil dulu, ambil nombor akaun. Kalau boleh transfer kan, transfer lah. Kalau kata balik kamu apa pun boleh. Kau teringat lepas 2 tahun pun nak buat macam mana kan. Jadi redha lah kan. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.